kes buah pinggang semalam. Dan satu cerita pasal seorang yang orang PN lah sebenarnya. Dia kata dia rakyat lah apa, tapi dia sebenarnya orang PN yang berjalan kaki daripada Johor sampai ke Istana Negara. Okey, semalam Mat Jargon dia buat satu kenyataan di luar parlimen. Dia kata apa? Dia kata bahawa susahnya rakyat sekarang ini sampai ada nak jual buah pinggang. Okey. Kat mana sumber orang nak jual buah pinggang tu? Sebab jual buah pinggang ni tuan-tuan adalah satu kesalahan jenayah. Nak derma organ lepas kita mati boleh. Tu pun kena ada pledge. Dia kena melalui ada agensi dia. Dalam masa yang sama dia kata ada orang yang nak sampai nak jual buah pinggang. Saya tanya mana sumbernya? Rupa-rupanya tuan-tuan dia ambil daripada sumber palsu. Orang itu rupanya hari ini telah membuat pengakuan bahawa dia menafikan mahu jual buah pinggang. Kita baca. Okey, permohonan maaf secara terbuka. Nama TikTok dia adalah Daddy Kichi. Saya pemilik video mengenai isu penjualan buah pinggang yang viral pada minggu lepas. Ingin memohon maaf secara terbuka. Okey. Dan saya ingin mengulas sedikit mengenai isu tersebut. Okey. Pada mulanya memang saya buat video tu memang asal-asal saya terdesak. Okey, saya memang sangat terdesak. Saya perlukan sedikit kewangan untuk lansaikan beberapa hutang yang makin meningkat dengan interest apa semua. Dan juga budak-budak muda saya nak cerita. Pertama, belajarlah tentang pengurusan keuangan. Antaranya kalau kita mampu beli kereta harga 1,200, belilah kereta bawah 1,200. 1,000 ke 800 ke sebulan. Buat macam tu. Kerana kita tak tahu future kita macam mana. Lepas tu kita kena tahu di antara aset yang baik dan aset tak baik. Di antara hutang yang baik dan hutang tak baik. Di mana hutang yang membeli aset, yang memberi pulangan kepada kita, dan hutang yang tidak memberi pulangan kepada kita. Itu baca Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. So, ilmu-ilmu macam ni tak ramai daripada kita ada. Kita suka, orang kata biar papai asal bergaya. Kan? Biar kita miskin tak apa, asalkan kita boleh beli barang dan nampak bergaya. Walaupun tak ada duit, yang penting minum Starbucks. Kalau rasa tak mampu, jangan. Live within your means. Mungkin mula-mula hidup kita mewah lah. Pada hidup mewah itulah yang kita kena beringat bahawa ada kemungkinan kita akan ada down kita. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, cerita ahli politik kita ni. Terus ambil fakta tersebut, tengok ada orang nak jual buah pinggang. Tengok sekali kantoi. Kantoi tuan-tuan, rupanya tak ada pun. Nak jual, dia kata bukan dah jual, nak jual buah pinggang. Tapi bukan dia nak jual pun, sebab dia tahu itu satu kesalahan. Apa stand dia nak buat, saya tak tahulah. Dek, dia muda lagi dek. Muda lagi tu. Boleh kerja lagi. Boleh usaha lagi. Kan? Boleh bekerja lagi. Teruskan. No worries. Dia kata boleh pergi Singapura. Wow, boleh pergi Singapura. Sebab dia ada affiliate. Okey lah tu, bagus. Teruskan usaha anda. Tapi dalam masa sama, ditonggang. Itu sebab itu kata, orang-orang yang miskin dan desperate ni ditonggang oleh ni. Siapa yang menonggang mereka ni? Penonggang-penonggang agama dan bangsa ni. Untuk nak justify, nak dapatkan apa orang kata dia punya means dia punya matlamat dia. Sama juga saya bawa dengan orang yang berjalan daripada Johor tu. Wan Saiful ambil kesempatan. Dia kata kita nak cuba bunuh karakter Nur Azlan. Okay. Betulan pula Encik Nur Azlan mula berjalan hari apa hari tu? Hari 28 hari bulan. Harapan dan UMNO cuba jadi selepas kita dapat tarikh Encik Nur Azlan mula berjalan dan kita di Kuala Lumpur bertemu lalu bagi menggesa pengeluaran dalam program pada hari ini. Dapat dilihat apa kita dapat dakwaan bahawa perjalanan pemandu teksi berusia 49 tahun itu telah diatur oleh Wan Saiful dan PN untuk kepentingan politik. Sama lah cerita nak jual buah pinggang tadi kan. Karakter rakyat Maharim pun diserang oleh kelompok Mahazalim 2.0 katanya. Oh, dia nak guna perkataan Mahazalim lah. Tak ada orang angkat lah benda tu. Baik. Now, kita baca pun. Kadang-kadang dia kata, ni dia tulis lah. Kadang-kadang sampai 2 hari saya tak tidur. Oh, pemandu teksi yang mendakwa gigih berjalan dari Skudai sehingga kurang dari seminggu baru-baru ini menceritakan pengalaman itu malam tadi. Melalui hantaran video, dia berkata hidupnya tidak teratur sepanjang perjalanan tersebut. Malah ada ketika dia tidak tidur pun. Tidur saya tak tentu. Saya pun ikut kudrat saya. Kadang-kadang sampai 2 hari pun saya tak tidur. Pun begitu, beliau memberitahu dia ada cara tersendiri untuk mengatasi itu dan menganggap ia satu kelebihan yang dikurniakan Tuhan. Dari segi tidur pun, Alhamdulillah, dengan langkah saya penuh dengan selawat, zikir. Mungkin satu kelebihan yang Allah bagi. Jual lagi. Okey, Okey, tuan-tuan. Kita analisa sikit perjalanan dia. Kita analisa. Baik, yang ni bukan saya tulis Ini analisa daripada Semakan Fakta oleh Malaysia Kini. Semakan Fakta meneliti kembara 300 km Nur Azlan ke Istana Negara. Nur Azlan berjalan dari Johor ke Istana Negara Kuala Lumpur dengan usaha memohon KWSP. Pemandu teksi itu memulakan perjalanan dari Tol Skudai, Lebuh Raya Utara Selatan pada 28 Mac. Bila ditanya 28 Mac sampai hari apa, dia mula-mula kata ni, kata tu. Tapi dia kata 3 hari bulan. Baik, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 7 hari.
Kalau dikira 28 lah, Hantar tapi saya kalau daripada kira rumah 29, 29, 30, ke 31, Tol Skudai. 1, 2, 3, Jadi 6 jangan hari. bimbang lah tentang Lengkap kesihatan dengan saya. kod serta songkok. Baik. Alhamdulillah. Perjalanannya Sekadar kira-kira melecet aja. 312 Tapi km. dengan semangat Kalau dia pakai jalan yang saya highway bawa daripada Johor, yang hanya mengambil masa 6 hari itu menjadi perbualan. menambahkan kelajuan Bapa saya kepada berjalan 5 ini. anak itu memuat naik Saya perjalanannya macam-macam setiap nak hari di menumpangkan, sosmed. Tetapi nak berhenti bagi duit. mengemas Tapi kini bukan pada itu 30 motif Mac. saya. Kalau saya Maksudnya nak 28 dia kemas kini, sampai nak 29 dia kemas saya kini, naik bas daripada tapi Johor ke 30 KL. Tak payah dia susah-susahkan last kali mengemas saya. kini Tapi sewaktu saya dia nak- sampai di Macap Tidak ada political berhampiran will Keluang untuk Johor. membantu Dia rakyat. menambah lagi keraguan orang ramai. Iaitu Kerana menggunakan berdasarkan kemas kini di sosial media, Jadi janganlah dia nak mengambil dituduh masa 3 seolah-olah, hari untuk sampai nak ambil 60 km kesempatan dari bukan Tol itu Skudai tujuannya. ke RNR Macap. Sedangkan Maksudnya penjarum ada- daripada ada- 28 hari bulan, 29 hari bulan, 30, 28, 29, 30, 3 hari itu dia baru sampai ke RNR Macap, iaitu lebih kurang 60 km daripada Tol Skudai. Ini petanya. Yang ni adalah Tol Skudai. Dia jalan kalau betul dia guna highway lah. Jalan. Dia sampai ke RNR Macap ni 3 hari tuan-tuan. Maksudnya kalau ini 3 hari 60 km, berapa lama dia nak ambil perjalanan ke Istana Negara? Istana Negara dia ada berbaki 200 km lagi. Ada 200 km untuk dia nak sampai ke Istana Negara. Sebab 300 tolak 60 ada 240 km lagi dia nak sampai Istana Negara. Maksudnya dia ada berbaki 3 hari untuk dia nak sampai Istana Negara dalam jarak 240 km. Kalau 3 hari hanya sampai setakat Macap 60 km, takkanlah the next 3 hari dia boleh dapat 240 km. Itu bermakna dia hanya berjalan secara purata sejauh kira-kira 20 km sehari. Dengan jarak dan kelajuan yang sama, perjalanan yang berbaki 252 km ke Istana Negara kelihatan tidak munasabah apabila turut mengambil masa 3 hari. Berdasarkan kiraan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 12 hari untuk tiba di Istana Negara jika dia menggunakan kelajuan yang sama yang digunakan oleh Skudai ke Macap. Kalaupun dia mempercepatkan kelajuan untuk sampai dalam tempoh 3 hari, dia perlu menghabiskan kira-kira 84 km setiap hari. Jika dikira kelajuan biasa berdasarkan jalan kaki itu iaitu 14 minit setiap kilometer, dia memerlukan kira-kira 19 jam sehari. Ini bermakna dia hanya berbaki 5 jam sehari untuk tidur, berehat, makan minum, beribadah dan membuang air. Itu belum mengira faktor umur, cuaca panas, lembap, struktur jalan raya berbukit dan kesesakan jalan raya. Tambah pula perjalanan itu dilakukan ketika bulan puasa. Sebab itu penting dekat sekolah dahulu. Dia ada satu formula matematik form 3 ke form 2 kita belajar dulu, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Formula laju sama dengan jarak bagi masa. Kiraan secara purata, tuan-tuan naik treadmill kan? Tuan-tuan cuba berjalan atas treadmill, jangan berlari, jalan. Kelajuan saya kalau berjalan paling laju pun 4 km sejam. Itu laju lah. Adalah stamina sikit. Mungkin dia juga ada stamina dia. 4 km sejam. Purata manusia 4 ke 5 km sejam jalan. Kalau kelajuan dia 4 km sejam, jarak dia 252 bagi dengan 4. So dia kena berjalan 63 jam tanpa berhenti. 63 jam dibagi dengan 252. 63 jam dibagi dengan 24 jam. So dia kena berjalan 2.62 hari. 2.62 hari. 0.6 darab 24 bersamaan dengan 14 jam. So dia kena berjalan 24 jam campur 24 jam campur 14 jam. Tanpa henti. Baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Tanpa henti. Baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Kena tanpa henti. So kalau kita bagi evenly dekat 3 hari, 3 jam tu betul lah. Dia lebih kurang ada 3 jam untuk rehat setiap hari. Maksudnya dia kena jalan 24 tolak 21 jam ke 20 ke 21 jam. Satu hari tanpa henti dengan kelajuan 5 km sejam dengan rehat setakat 3 jam baru dia boleh sampai ke Istana Negara.